Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fatah dalam Matematik tahun 4 bagi subtajuk Pola Nombor. Sebelum kita memulakan kelas, mari kita sama-sama mengetahui objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pada kali ini, terdapat dua objektif yang perlu kita capai. Yang pertama, 1.5.1 mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan tertib menurun. 1-1 hingga 10-10, 100-100, 1000-1000 dan 10,000-10,000. 1.5.2 melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan tertib menurun. 1-1 hingga 10-10, 100-100, 1000-1000 dan 10,000-10,000. Jadi, mari kita sama-sama teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, apakah yang perlu kita tahu? Mari kita sama-sama lihat. Pola nombor. Pola nombor ialah satu jujukan, iaitu senarai nombor yang terbentuk mengikut peraturan atau corak tertentu. Dalam erti kata lain yang lebih mudah, pola nombor ini adalah satu urutan. Kalau tak tahu urutan, ia adalah sama seperti tertib, susunan dan pelbagai kata-kata lain lagi. Yang perlu kamu tahu dalam bahasa yang mudah, nombor ini akan bergerak daripada tertib yang lebih kecil menjadi lebih besar maupun daripada yang lebih besar menjadi nilai yang lebih sedikit. Baiklah, dalam menyelesaikan masalah pola nombor, terdapat dua tips utama yang boleh kita aplikasikan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk tips yang pertama, cikgu nak tunjukkan kepada kamu cara yang mudah untuk kamu tahu dan mengenal pola nombor. Yang pertama adalah lihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Apakah yang perlu kita lihat dari kiri ke kanan? Adakah kita perlu melintas jalan? Tidak. Kita perlu melihat nilai nombor dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Baiklah, ini adalah satu contoh nombor di dalam garis nombor. Nombor yang pertama adalah 28,010 dan di sebelah kanannya 28,016, 28,022 dan di sebelah kanan sekali adalah 28,028. Jadi, macam mana kita nak aplikasikan tips yang cikgu dah bagi tadi? Cikgu kata tadi, lihat nombor dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Mari kita lihat sama-sama, okey? Jika anda perasan, nombor dalam jujukan nombor ini, terdapatnya nombor yang tidak bertukar, iaitu nombor 28 yang mewakili nilai 28,000. Baik, setelah itu, ada juga nombor yang tidak berubah selepas nombor 28 itu, iaitu nombor sifar. Kedua-dua nombor ini mempunyai sifar. Dan seterusnya, ada nombor yang berubah,
iaitu nombor yang diwarnakan dengan warna putih. Di kotak yang pertama, nombor itu mewakili nilai 10 dan di kotak yang kedua, nombor 2 di belakang itu ataupun dua nombor di sebelah kanan mewakili nilai 16. Inilah yang cikgu katakan dengan lihat nombor dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sekiranya nombor di sebelah kiri lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan, itu bermakna jujukan nombor ini menunjukkan tertib menaik. Anda lihat kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Perbezaan antara satu nombor ke satu nombor yang lain adalah sebanyak 6. Bermula daripada 28,010, dia bertambah 6 menjadi 28,016 dan ditambah lagi dengan 6 menjadi 28,022 dan bertambah lagi 6 menjadi 28,028. Persoalannya, adakah nombor semakin besar atau semakin kecil? Ya, jawapannya adalah nombor ini menjadi semakin besar, sama seperti gambar rajah itu. Terdapat dialog yang mengatakan ini pola nombor tertib menaik 6,6. Baiklah, dalam gambar rajah ini menyatakan dua perkara yang penting. Yang pertama, dia telah menyatakan tertib, iaitu tertib menaik. Dan yang kedua, perkara yang kedua telah disebutkan dalam ini adalah berapakah kadar kenaikan yang telah berlaku. Oleh sebab itu, jawapan ini adalah sangat tepat. Ini pola nombor tertib menaik 6,6. Ya, ini adalah cara yang terbaik untuk menjawab soalan ini. Baiklah, ini adalah kupasan yang lebih terperinci mengenai gambar rajah sebentar tadi. Apa yang telah cikgu katakan tadi, dua perkara penting yang perlu dinyatakan dalam jawapan sekiranya anda menjumpai atau hendak menjawab soalan seperti ini. Yang pertama, awak perlu senaraikan terlebih dahulu berapakah kadar kenaikan bagi setiap nombor. Yang kedua, anda perlu menyatakan sama ada jujukan nombor itu tertib menaik ataupun tertib menurun. Seterusnya, anda perlu sertakan sekali berapakah kadar kenaikan dia. Contoh yang telah diberi seperti dalam gambar rajah, tertib menaik 6,6. Sekiranya soalan itu menunjukkan jujukan dia pertambahannya 10-10, awak kena letak dekat situ tertib menaik 10-10. Tertib menaik 1,000-1,000. Ataupun tertib menaik 10,000-10,000. Barulah itu kita kira sebagai jawapan yang lengkap. Baiklah, ini pula contoh yang kedua. Lihat pada gambar rajah A. Nombor bermula dengan 10,017 dan nombor yang kedua 10,010. Nombor yang ketiga 10,003. Nombor yang keempat 9,996 dan nombor yang kelima 9,989. Seperti dialog itu, kamu telah ketahui pola nombor tertib menurun 7-7. Bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan nilai 7-7, 6-6, 5-5 maupun 100-100? Caranya adalah sangat mudah. Kamu perlu lihat berapakah kadar penurunan yang berlaku.
Macam mana? Caranya dengan mengaplikasikan operasi tolak. Baik, kalau menaik, tertib menaik, operasinya adalah operasi tambah. Sekiranya tertib menurun, operasinya adalah operasi tolak. Jadi, dalam gambar rajah ini seperti yang dinyatakan, tertib menurun 77. Ini adalah cara menulis jawapan dengan tepat. Tertib menurun 77. Seterusnya adalah tips yang kedua. Tips yang kedua dari cikgu adalah lihat nombor yang berpasangan ataupun cari nombor yang berpasangan. Apakah yang cikgu maksudkan dengan nombor yang berpasangan? Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh macam mana kita nak mengaplikasikan tips yang kedua yang telah cikgu sediakan untuk kamu sebentar tadi. Mari kita lihat soalan terlebih dahulu. Soalan ini adalah soalan garis nombor. Nombor yang dinyatakan adalah 19,540, tempat kosong 19,550, 19,555 dan di hujung sekali adalah petak kosong. Apakah nombor yang perlu kita letakkan ataupun kita perlu isi di dalam petak kosong tersebut? Jadi soalan ini mengkehendaki kamu supaya melengkapkan garis nombor berikut. Dan seterusnya, nyatakan polanya. Jika anda perasan, terdapat dua kehendak dalam soalan ini. Yang pertama, lengkapkan garis nombor berikut. Itu adalah kehendak soalan. Manakala, nyatakan polanya adalah kehendak jawapan. Baiklah, apakah yang perlu kita isi? Yang pertama, ingat balik. Cikgu dah tunjukkan pada slide yang sebelum ini. Cikgu kata, kita perlu nyatakan dahulu tertib. Macam mana kita nak tentukan tertib? Jadi, kita gunakan tips yang kedua yang cikgu kata, cari pasangan. Pasangan itu apa? Pasangan itu adalah nombor yang berada di sebelah menyebelah. Contohnya, 19,550 dan 19,555. Jadi, awak perlu kenal pasti. Nombor ini menuju ke arah yang lebih besar ataupun menjadi nilai yang lebih kecil. Jadi dari sini kamu akan tahu bayangan yang kamu rasa mungkin betul sebelum kita memulakan pengiraan. Jadi, kamu tulis sahaja dulu seperti di bawah. Tertib menurun atau menaik. Dan seterusnya, setelah kamu kenal pasti yang manakah nombor yang lebih besar dan yang manakah nombor lebih kecil, kamu perlu jalankan operasi tolak. Kerana apa? Kerana kamu sudah dapat tahu sebelum ini. Nombor 19,550 lebih kecil daripada 19,550. Maka, operasi tolak akan dijalankan terhadap 19,555 tolak 19,550. Hasilnya adalah 5. Maka, jawapan yang perlu ditulis adalah tertib menurun ataupun menaik sebanyak 5. Jadi di sini mari kita tentukan sama ada nombor ini tertib menurun atau menaik. Jadi jika kita lihat nombor yang pertama di sebelah kiri,
menunjukkan 19,540 dan nombor yang keempat adalah 19,555. Itu menunjukkan garis nombor ini menunjukkan tertib menaik. Berapa dia naik? 5. Baik. Tertib yang ditunjukkan oleh garis nombor ini adalah tertib menaik 5. Baiklah, itu sahaja tips yang cikgu ingin sampaikan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan pola nombor. Kita ingat kembali tips yang pertama, lihat dari kiri ke kanan. Apakah tujuan untuk melihat dari kiri ke kanan? Tujuan untuk melihat dari sebelah kiri ke kanan adalah yang pertama, kamu mengenal pasti nilai nombor yang tidak berubah. Yang kedua, kamu mencari petunjuk nilai ini menuju ke arah tertib menurun ataupun tertib menaik. Bagi tips yang kedua, lihat nombor berpasangan ataupun cari nombor yang berpasangan. Nombor yang berpasangan ini adalah nombor yang terletak bersebelahan. Okey? Nombor yang terletak bersebelahan. Dan dari situ kamu boleh ketahui sama ada nombor itu tertib menaik maupun tertib menurun. Sekiranya tertib menaik, kamu perlu adakan operasi tambah. Manakala tertib menurun, kamu perlu menjalankan operasi tolak. Maka dengan tips yang cikgu berikan ini, diharapkan kamu dapat menjawab soalan berkaitan garis nombor dan pola nombor dengan baik. Baiklah murid-murid, bagi latihan pengayaan, sila buka buku teks di halaman 12. Di sebelah bawah, kamu akan nampak set uji diri. Cikgu nak kamu buat dan kamu upload gambar hasil kerja kamu di pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Maka, cukup sekadar itu perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan dengan tips-tips yang telah cikgu berikan dapat membantu anda dalam menyelesaikan masalah berkaitan pola nombor. Sekiranya ada kemusykilan, anda boleh bertanya cikgu secara terus dan anda juga boleh lihat video ini secara ulangan di aplikasi YouTube. Jumpa lagi di kelas akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.